Beberapa hari saja lagi kita bakal menjengah ke tahun 2015. Saya kira satu agenda besar bakal sama-sama kita raikan pada tahun 2015 ini, iaitu tahun Festival Malaysia 2015. Dan saya bertuah dan juga berterima kasih sebenarnya kerana pada hari ini kita tahu sebenarnya cuti umum, tetapi pihak Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia sudi menerima kunjungan kami kerana ini penting juga bagi mereka untuk memperincikan dan juga memberi maklumat yang meluas kepada anda semua mengenai tahun Festival Malaysia 2015. Jadi saya nak bersama dengan orang kuatnya, Puan Noriah Hati Awang, Pengurus Besar Sekretariat Tahun Melawat Malaysia sempena kempen Tahun Festival Malaysia 2015, sentiasa tampil di kaca TV akhir-akhir ini. Terima kasih Puan sudi menerima kunjungan kami. Terima kasih juga kerana sudi memberi peluang sekali lagi kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan untuk menguar-uarkan kepada seluruh masyarakat Malaysia, istimewanya sempena hari Christmas ni, hari Natal, untuk mengetahui lebih lanjut lagi apakah dia tahun Festival Malaysia 2015. Soalan cepu emas saya ni, beberapa hari saja lagi kita nak menjengah ke 2015. Persiapannya dah 100% ke Puan? InsyaAllah kita dah bersedia lebih awal seawal bulan Jun tahun ini. Dan yalah, kalau diikutkan ada 6 hari lagi sebelum menjelangnya 2015 kan? 2015. Dan acara utama kemuncak kita sebelum kita memulakan segala aktiviti atau program untuk Tahun Melawat Malaysia 2015 adalah kita punya pelancaran perdana Tahun Festival Malaysia di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, pada 10 Januari 2015 Baik, ni. sebelum kita nak menjengah satu persatu, 10 Januari saya tahu agenda penting, tapi saya kira ramai juga penonton nak tahu momentumnya. Kenapa kita perlu ada Tahun Melawat, Tahun Festival Malaysia 2015, sedangkan 2014 kita sudah laksanakan Tahun Melawat Malaysia? Pelaburan dalam industri pelancongan ni mengambil masa untuk mendapatkan balik impak dia. Kita telah memulakan aktiviti Tahun Melawat Malaysia 2014 pada tahun 2013, panjang tahun 2013, dan tahun Melawat Malaysia tu 2014. Melihat kepada prestasi perkembangan pertumbuhan industri pelancongan pada awal tahun 2014, Perdana Menteri sendiri sebenarnya telah memutuskan adalah wajar untuk dilanjutkan Tahun Melawat Malaysia bagi mengekalkan momentum pertumbuhan industri pelancongan itu sendiri. Disebabkan oleh itu, kita bersetuju untuk menganjurkan Tahun Festival Malaysia 2015. Kenapa Tahun Festival Malaysia 2015? Sebab kita hendak menguar-uarkan kepada seluruh dunia, marilah datang ke Malaysia, sambut kemeriahan sepanjang tahun melalui Tahun Festival Malaysia 2015, di mana kita akan menganjurkan pelbagai acara-acara kebudayaan, khususnya kebudayaan dan festival. Kita ada lebih daripada 200 acara. 200 seluruh acara. Malaysia ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan salah satu acara yang kita akan ketengahkan adalah rumah terbuka. Dan akan datang selepas saja kita menyambut hari Christmas ni adalah Majlis Rumah Terbuka Christmas yang akan diadakan pada 27 hari bulan ini. Memang sesuai, kena pada masa dia masih lagi 27 hari bulan di Disember ni, tapi di Pavilion lagi lah. Jadi mana-mana rakyat Malaysia yang ingin merasai apakah dia yang dikatakan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Christmas, datanglah ke Pavilion sambil shopping, membeli belah. Nikmatilah keunikan persembahan kebudayaan dan warna-warni citra rasa Malaysia. Menarik sekali. Saya kira pemilihan nama Tahun Festival Malaysia, seperti Puan katakan, kita nak lebih mempromosikan kemeriahan apa yang ada di Malaysia. Kalau Tahun Melawat Malaysia nak menjemput pelancong datang ke Malaysia. Cuma secara asasnya juga Puan, kami dan juga penonton nak tahu, adakah sasaran 2014 dari segi kunjungan pelancong tercapai Puan?
Alhamdulillah lah. Malaysia ni sesungguhnya negara yang dirahmati Tuhan lah kan. Walaupun negara mengalami yang dikatakan musibah baru-baru ni, tapi alhamdulillah kita berada pada landasan yang kita ingin capai. Sehingga bulan Julai ini kita telah pun menerima kedatangan pelancong lebih kurang 16 juta, di mana berlaku peningkatan 2 juta berbanding dengan tahun 2013. Sehingga Julai 14 juta dalam tahun 2013. Tapi 2014 kita telah berjaya mencapai lebih daripada 16 juta pelancong ke Malaysia. Jadi ini bermakna masyarakat antarabangsa tahu keunikan dan nilai industri pelancongan di Malaysia. Kita mempunyai pelbagai destinasi pelancongan yang menarik. Mungkin saudara pun tak tahu, Malaysia mempunyai hutan tropika rainforest yang tertua di dunia. Lebih 130 juta tahun, lebih tua daripada Amazon dan the Congo Basin. Rasanya ramai rakyat Malaysia tak tahu ni. Jadi kenalah pergi jarang diwar-warkan. Jadi inilah kena datang ke Malaysia, pergi ke Belum, hutan hujan tropika Belum, pergi ke Maliau Basin di Sabah, dan juga hutan hujan tropika di Sarawak. Okey, itu 2014. 2015 ni sasarannya? 2015 kita menyasarkan kedatangan pelancong keseluruhan sebanyak 9.4 juta dan sasaran pendapatan adalah sebanyak 89 bilion. 89, bagi yang tak tahu bilion tu susah nak bayangkan, 89,000 juta. Pening 89 bilion. Itu berangkumi semua sektor lah. Ini bermakna dalam seminggu kita akan menjana pendapatan lebih kurang 600 juta dalam seminggu. Sama-sama kita doakan ia tercapai. Baik, Puan, jom kita nak kongsikan. Tadi Puan dah sebut 10 Januari ini merupakan hari pelancarannya, hari penting, hari pembuka tirainya. Di Dataran Merdeka sudah pun dimaklumkan bagaimana dari segi konsep yang akan dilaksanakan, sebabnya saya kira Dataran Merdeka bila mana nak adakan aktiviti besar macam ni, pelancong asing akan berikan tumpuan di situ. Ya. Setakat ini untuk pengetahuan, kita telah mendapat kerjasama daripada hotel-hotel, ejen-ejen pelancongan. Dah lebih, yang confirm dah lebih daripada 600 pelancong yang membeli package untuk menonton kita punya pelancaran perdana. Rakyat Malaysia tak perlu nak bayar, just datang. Tapi sesiapa yang ingin mendapatkan layanan istimewa, ada layanan istimewa, spot yang terbaik untuk menonton pelancaran perdana Tahun Melawat Malaysia, bolehlah membeli package cuti-cuti satu Malaysia. Package maksudnya? Package cuti-cuti satu Malaysia untuk pelancaran perdana ni. Maksudnya dia selain daripada menonton pelancaran perdana Tahun Melawat Malaysia ni, dia akan ada tawaran-tawaran istimewa untuk mengunjungi destinasi pelancongan menarik di Malaysia. That's why dia dinamakan package. Siap ada package lagi. Kita buat duit untuk negara, untuk membantu negara mencapai matlamat wawasan 2020. Siapa yang akan merasmikan nanti malam perdana? Majlis Pelancaran Perdana Tahun Melawat Malaysia 2015 akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dah confirm ni. Dah confirm. Dan insya-Allah akan lebih ramai anggota-anggota kabinet akan turut hadir. Dan inilah ketua-ketua jabatan yang lain, dan kita juga mendapat confirmation awal akan ada beberapa duta-duta besar yang akan turut hadir ke majlis kita. Dan yang paling istimewa, kita akan membawa lebih kurang 150 mega fam ataupun pemberita atau media-media antarabangsa datang juga untuk menulis dan bercerita mengenai majlis pelancaran kita dan keunikan Malaysia ke mata dunia. InsyaAllah. Satu perancangan yang begitu baik kita harapkan mendapat ataupun dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Saya nak menjurus juga kepada saya maklumkan tema My Fest 2015, tahun Festival Malaysia Endless Celebrations.
Okey, Endless celebration ataupun bahasa Melayu dia kemeriahan berterusan. Berterusan. Dan saya dimaklumkan juga ciri-ciri MyFest ni kalender sepanjang tahun, kepelbagaian acara termasuk festival kebudayaan, festival beli belah, acara sukan antarabangsa. Dari segi promosi, sebab kita kebanyakan nak mohon pelancong asing datang, sedangkan rakyat Malaysia mungkin ramai juga yang tak tahu, oh rupanya kita ada festival ni. Promosi dalam negara pun. Untuk promosi dalam negara, kita akan menggunakan media-media masa seperti yang ada pada masa ni, melalui billboard dan juga sosial media media sosial. Dan pada masa yang sama, semua hotel-hotel di Malaysia dan juga semua ejen-ejen pelancongan di Malaysia akan menyediakan package-package yang menarik. Jangan lupa kita ada membangunkan 1,001 package percutian di Malaysia. Wow, 1,001. Di mana nak cuti? Di Sabah, di Sarawak, Pulau Pinang, Melaka, Pahang. Kalau hendak mengalami pengalaman pelancongan yang menarik, yang mendatangkan penuh kenangan, dan pelbagai pengalaman-pengalaman yang menguja, saya syorkan untuk membelilah package-package cuti 1,001 cuti-cuti satu Malaysia yang telah disediakan, dibangunkan oleh kita punya agensi pemasaran, lembaga penggelakan pelancongan Malaysia atau lebih dikenali sebagai Tourism Malaysia. Kena beli dengan Tourism Malaysia lah. Tapi package ni sebenarnya dibangunkan oleh Tourism Malaysia dengan kerjasama pihak industri. Kita bekerjasama rapat dengan industri. Jadi industri yang akan menguruskan package-package ni. Tapi kita bantu untuk membangunkan package-package ni sempena tahun Festival Malaysia 2015. Itu bukan untuk pelancong asing saja, untuk semua domestik sekali. Untuk semua domestik. Baik. Dan kalau anda tengok, kita nak minta cameraman kita zoom out sikit. Inilah kita punya kesinambungan maskot kita. Tahun Lawak Malaysia pun binatang ini juga kita mula perkenalkan proboscis monkey, ataupun monyet proboscis yang hanya boleh dijumpai di Pulau Borneo, Malaysia. Kenapa Borneo, Malaysia? Sebab dia di Sabah dan Sarawak. Di sekitar Sabah dan Sarawak saja boleh dijumpai. Ni uniknya hidung ni. Dikenali di Malaysia sebagai monyet Belanda. Monyet Belanda, ya, betul. Tapi unik dia ni sebab dia ni merupakan antara spesies-spesies yang terancam. Jadi bila kita perkenalkan di mata dunia, dia memang menarik perhatian masyarakat antarabangsa. Jadi kita patut berbangga dengan keunikan spesies-spesies yang ada di Malaysia lah. Tapi kita tak beri nama lagi. Kita panggil dalam proses untuk menamakan proboscis monkey ni. Tunggu aja. Kalau buat pertandingan ni mesti ramai ni. Kita dah buat pertandingan. Ada buat pertandingan juga Cuma sekarang ni nak finalize pemilihan sebab banyak sangat yang menghantar nama-nama yang sangat menarik. Jadi mengambil masa sedikit lah untuk memproses. Mesti ada yang tulis kan, si hidung panjang lah apalah. Berbagai nama. Selain proboscis monkey. Selain daripada kita ada maskot, saya dimaklumkan juga rebana ubi dipilih sebagai ikon. Ya, kalau kita lihat ini kalau dia. kamera boleh fokus di sini. Ini merupakan logo, tahun Festival Malaysia. So kita ada Year of Festival Malaysia 2015 dan Malaysia Truly Asia. Logo ni, ini merupakan penjenamaan Malaysia lah, punya logo National Branding Malaysia di peringkat antarabangsa. Tapi fokus adalah pada rebana ubi. Rebana ubi. Kenapa rebana ubi? Rebana ubi ni dia macam ibu kepada segala pergendangan di Malaysia sebab saiz dia yang besar. Ibu pergendangan. Ibu pergendangan. Kita panggil lah. Kita panggil sebagai ibu kepada segala pergendangan di Malaysia. Dan kenapa gendang? Sebab di Malaysia ni bagi semua upacara dan festival, kita mempunyai elemen pergendangan macam kulintangan, gong, yang ni lah sebahagian daripada pergendangan. Jadi kita nak tonjolkan kepada dunia
keunikan budaya kita dan festival ya, alat muzik tradisional melalui Rebana Ubi. Ya. So sini dia punya tema tu Endless Celebration atau kemeriahan berterusan di Malaysia. Ya, kita harapkan garapan sokongan padu dari rakyat Malaysia dan juga dengan apa yang telah pun dirancang oleh pihak kementerian dapat berjalan lancar, kerana selain daripada kita tahu Perdana Pemandu Teksi sebagai duta kecil, tapi kali ini anda semua rakyat Malaysia secara tak rasminya lah dilantik sebagai duta juga untuk mempromosikan Malaysia di mata dunia. Tuan rumah yang terbaik. Okey, baik. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nuriyahati Awang, pengurus besar Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, kempen Tahun Festival Malaysia 2015. Diharapkan tak sakit lah ya. Sentiasa kuat untuk memandu acara-acara kita ni dah biasa bekerja sepanjang masa, sentiasa bersedia untuk memajukan industri pelancongan Malaysia. Baik, sama-sama kita nantikan beberapa hari lagi detik untuk kita jengah ke tahun baru 2015. Jangan lupa tarikh 10 Januari kita akan berkampung di Dataran Merdeka untuk sama-sama kita raikan bersama pelancaran perdana untuk Tahun Melawat Malaysia, Tahun Festival Malaysia 2015. Jadi sekian daripada saya dari Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia di Putrajaya ini. Saya kembalikan perhatian anda bersama rakan di studio untuk banyak lagi berita-berita terkini di sana. Silakan.